إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. شأنهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين سأول. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Dan demikian lagi sahaja dia amalkan beberapa aurat dan beberapa wirid kerana faedahnya amat besar dan wajibkan mengamalkan ila husnul khatimah yang dibaca pagi-pagi kemudian daripada sembahyang subuh dan maghrib ialah subhanad daimul qaim, subhanal qaimud daim, subhanal hayyil qayyum, subhanallahil azim wa bihamdih, subhanal malikil quddus, subhanar rabbil malaikati warruh. Baca 3 kali, insyaallah diberikan husnul khatimah, kematian yang baik itu dalam iman dan keridaan Allah Ta'ala. Subhanad daimul qaim, maha suci Allah Ta'ala, Tuhan yang maha kekal berdiri, mana yang mengatur sekalian makhluk yang kekal, iaitu mempunyai wujud yang zati. Maha suci Tuhan yang maha berdiri berkekalan. Daim maknanya yang berdiri sendiri, kemudian daim makna kekal. Qaim makna yang berdiri. Qaim binafsi. Adapun makhluk dipanggil qaim bi ghairi. Kita semua makhluk ni panggil qaim bi ghairihi. Apa makna qaim bi ghairihi? Ada kita ni berdiri, mana ada kita dengan yang lain. Siapa yang lain? Wallah Ta'ala yang mengatur. Allahu yudabbiru samawati wal ard. Tuhan yang mentadbir langit dan bumi, termasuk insan kita yang kerdil ni. Iaitu makna qaim kita bi ghairi. Adapun qaim Allah Ta'ala ialah qaim bi nafsih. Mana berdiri dia tu dengan sendirinya. Mana dia zat yang maha sempurna, yang tidak didahului oleh ketiadaan, maka dia tidak perlu kepada sesiapa pun bahan, bahkan mereka yang mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatur segala-galanya, bukan dia diatur. Dia yang mengatur, bukan dia yang diatur. Dia yang mengurus, bukan dia diurus. Dia yang membantu memberi, bukan dia yang menerima. Itulah zat yang maha sempurna. Qaim binafsi, mana berdiri dengan sendiri. Adapun kita qaim bi ghairi. Kemudian Tuhan yang maha hidup lagi maha mengurus. Temana Al-Hayy, Subhanal Hayy, maha suci Allah daripada kekurangan, yang Al-Hayy yang hidup dengan sebenarnya. Mana hidup yang zati, yang tidak didahului sifat hayat dia oleh ketiadaan, dan hayat dia tidak akan binasa. Al-Qayyum yang mengurus, mana semua makhluk dalam pengurusan dia, tidak ada satu pun yang terlepas. Maka hendaklah kita pandang benda itu, akan menekuatkan akan iman dan merapatkan hubungan kita dengan Allah. Subhanallahil azim wa bihamdi, Masya Ta'ala yang maha besar berserta dengan kepujian dia, wa bihamdi. Dan subhanal malikul quddus, maha suci antara raja yang kudus, mana yang suci daripada naqais kekurangan. Dan maha suci Tuhan yang menjaga para malaikat dan ruh, itu Jibril. Walhasil semua makhluk dalam genggaman kuasa dia. Maka bila kita suntik lafaz-lafaz serta memahami dan menghayati makna dia, dia akan memberikan kesejatian, makrifat dan tauhid dengan Allah Ta'ala. Dan demikian lagi dibaca Allahumma inni a'udzubika minal makri wal istidraj. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung daripada denganmu daripada penipuan, makar. Ya, kalau kita baca ni, insyaAllah hidup kita tak ditipu oleh orang, tak ditipu oleh nafsu, tak ditipu oleh syaitan. Wal istidrat, dan putar belik seseorang. Istidrat mana asal mana permuaan. Ya, sebab kita bila dapat satu benda kurnia Tuhan, kita tengok kurnia itu bawa kita ke mana. Kalau kurnia itu membawa kita dekat ke Tuhan, itu nikmat yang sebenarnya. Tapi kalau kurnia itu membawa kita makin jauh lalai, itu bukan kurnia sebenar, itu panggil istidrat, mana permuaan ni panggil. Yang ni sangat dibimbangi, sebab bila kena ni biasanya orang tak perasan. Yang didapat nikmat dihanyut, wal'ayazabillah. Dan demikian lagi istighfar al-arif al-amjad,
As-Sayyid Al-Sharif Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad alaihi minallahi ya tawallil imdad. Setengah daripadanya mewajibkan husnul khatimah tekala hendak mati. Ini sangat penting tadi. Sebab negara penamat penentu di sana. Al-Imra bil khawatim, kiraan manusia sama ada di akhirat dia selamat, tempat nikmat yang sebenar dia dapat, ataupun sebaliknya, azab yang maha dahsyat di sana. Maka setengah daripada dia membawa kepada akhir umur kita cantik ialah amalan-amalan yang membawa kepada suntikan iman dan menguatkan akidah kita dengan Allah Ta'ala dan marifat kita. Dibaca kemudian daripada maghrib, baca 4 kali itu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilai rabbighfirli. Baca 4 kali itu. Astaghfirullahalazim, aku mohon ampun akan Allah Ta'ala yang maha besar, yang tiada Tuhan melainkan dia, maha pemurah lagi maha penyayang. Maka semua wujudan makhluk termasuk kita ni adalah daripada pentajalian kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Kalau tidak ditutup, kita pun tak ada tu. Maka hidup, dia maha hidup lagi maha mengurus, yang tiada mati dan aku bertaubat kepadanya. Wahai Tuhan, ya wahai Tuhanku, ampunilah daku. Itu kalau baca 4 kali selepas dia tiap-tiap sembahyang atau sembahyang maghrib, ya, insya-Allah dia akan menemui husnul khatimah, keelokan umur, penghujung umur yang baik. Manusia ini sentiasa berputar dalam 4 keadaan. Ya, yang pertama, awal dia baik sampai akhir dia pun baik. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita jadi golongan tu. Awal dia beriman, awal dia Islam dan mukmin, dan akhir dia begitu dalam keridaan Tuhan ni. Satu golongan lagi, awal dia tidak baik, akhir pun tak baik. Awal dia kafir, mati pun kafir, wal-iyazabillah. Dan yang ketiga, awal dia baik elok tapi hujung dia habis, dia murtad tengah jalan, wal-iyazabillah. Dan yang keempat, awal dia tak elok tapi akhir dia elok. Awal akhir dia masuk Islam dan elok. Itu yang tempat. 4 golongan ni sentiasa ada. Ya, kita harap kita yang pertama adalah awal sampai akhir dalam keadaan elok, dalam keadaan kekal imannya dan Islamnya, dan meningkatkan amal yang saleh. Dan demikian lagi barang yang dinakal, mana yang dipindah atau diambil daripada Arif Al-Bakri, berkata ia barang siapa membaca akan selawat ini di dalam umurnya, dan jikalau sekali pun dibaca sekali, dia pelihara daripada api neraka dan mewajibkan dia husnul khatimah. Masya Allah. Ya, selawat yang masyhur. Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrih wa miqdaril azim. Ini selawat Fatih yang masyhur. Ya Allah, kurniakanlah rahmat ke atas Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembuka bagi apa yang diselak, penutup bagi perkara yang terdahulu, pemenang kebenaran dengan kebenaran, penunjuk ke jalan engkau yang lurus. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atasnya serta ahli keluarga dan sahabatnya mengikut kedudukannya yang sebenar dan kadar kebesaran darajatnya. Ya, banyak lagi 88 selawat. Kalau selawat azmiyah, selawat 14 dalam Ahmadiyah pun besar-besar. Tapi yang penting sekali roh selawat dia apa? Al-ishkun billah, al-ishkun bi Rasulillah SAW. Mana kita selawat sama ada apa jenis selawat, panjang pendek, yang penting dalam dia roh itu. Apa dia? Al-ishk, rindu dengan Nabi, itu maksudnya. Baca selawat itu dengan perasaan rindu kepada Rasulullah SAW. InsyaAllah di banyak pembukaan dia akan dibukakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian doa yang mujarrab, faedah setengah daripada perkara yang sudah mujarrab, mana sudah dites, sudah diuji. Barang yang disebut oleh As-Sayyidi Muhammad Ghausullah pada kitab yang bernama Jawahir, bahasanya barang siapa membaca pada hari Ashura 70 kali, ya, pada hari Ashura 10 Muharram tu, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Artinya aku cukup dengan Allah. Ya, kita cukup dengan dia. Kita lapang dada, sedap, sehat, selesa dengan dia. Jangan dengan yang lain. Ini selesa dengan diri kita. Salah tu. Kita ada keyakinan diri, itu semua salah tu, betul.
Kita suruh yakin billah, bukan bil nafsi, bukan dengan diri kita. Diri kita ni lemah, fakir, hina, ya. Mana cukup kita dengan Allah Ta'ala. Maknanya sebagai tempat mengadu, bergantung segala, sebab dia pemilik segala-galanya. Dan sebaik-baik wakil mana untuk kita menyerahkan dalam bentuk mengharapkan bantuan, itu mana wakil. Sebaik-baik tuan, ya, dialah ni'mal maula wa ni'man nasir, dan sebaik-baik yang pemberi pertolongan. Itu biasa kita baca, insya-Allah banyak kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Nabi Allah Ibrahim AS, api mutawakan. Apa wirid dalam tu? Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nabi mengiringi perang Uhud pun Nabi buru Abu Sufyan telah wirid di hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, banyak maknanya lapas yang sangat hebat yang menunjukkan kekuatan pegangan gantungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dibacanya akan doa ini kemudian daripada 7 kali. Lepas baca itu, baca doa ni. Dibaca 7 kali, kemudian dibaca doa bawah ni. Apa doa dia? Subhanallahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsh la malja'a wa la manja minallahi illa ilaih. Subhanallahi adada syaf'i wal witr wa adada kalimatihi at-tammati kulliha. As'aluka salamata birahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala nabiyyina khairi khalqih sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Itu di antara lepas kita baca 7 kali atas tadi pada hari Ashura. Itu banyak kelebihan dia, dan paling besar kita dapat husnul khatimah yang diharapkan. Maha suci Allah Ta'ala sepenuh timbangannya, mil al-mizan, sehabis ilmu, setinggi keridaan, seberat aras. Tiada jalan melepas dan tiada jalan menyelamat diri daripada Allah Ta'ala, melainkan kembali kepada Allah juga. Maka Maha suci Allah Ta'ala sebanyak bilangan yang genap dan ganjil, ya, dan sebanyak bilangan kalimah-kalimahnya yang sempurna sekaliannya. Ketika kita membesarkan Tuhan, kemudian baru kita minta, aku mohon padamu keselamatan menerusi rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang amat penyayang, tiada daya upaya kecuali dengan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Semua itu dengan dia, billah, bihaulillah, biquwatillah, bukan dengan kita. Dialah pencukupku. Allah Ta'ala cukup dengan kita. Maknanya kita cukup berwakil, bergantung, memohon dengan dia. Sebaik-baik wakil, sebaik-baik tuan, sebaik-baik penolong, rahmat Allah ke atas Nabi besar kita, Nabi kami sallallahu alaihi wasallam, sebaik makhluk. Penghulu kami Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat sekalian. Itu di antara doa mengiringi lapas hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir pada hari ke-10 Muharram, di hari Ashura. Dan demikian lagi setengah daripada kata Al-Arif Billah Sayyidi As-Sanusi pada risalahnya bernama Mujarrabat, nafa'anallahu, mudah memberi manfaat akan kami oleh Allah Ta'ala bi barakatihi, dan keberkatannya. Pada siapa membaca akan doa ini pada tiap-tiap hari dan tiap-tiap malam, hari mana siang dia baca, malam pun dia baca, jawab dia tiada mengena akan dia anak panah. Tidak mengenakan dia anak panah. Mana anak panah malam? Apa maksud dia? Sihir. Ya, kalau amalkan insya-Allah dia tak kena ilmu sihir, diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Dan tiada pedang dan tiada mencapai akan dia daripada seteru. Mana segala tindak tanduk kerja jahat seru, insya-Allah dielakkan oleh Allah. Ya, dia mencapai tak kena akan dia satu yang dibenci. Dan tiada mengena akan dia padah, dan tiada mati selama ia membaca akan ini. Maka jika hendak Allah Ta'ala akan ditakdir, saya dilupakan daripada membaca. Sebab itu dulu, kerana dia tahu ni, dia rasa hari ni saya nak balik lah, dia. Ya, sebab apa dia lupa ni. Sampai orang takut baca pula, aku lupa, aku mati gitu. Ya, baca ni.
Hari-hari dia baca insya-Allah. Kalau hari dia nak meninggal tu, Allah lupa dia. Bila terlupa baca tu, maknanya hari tu dia tahulah. Ya, kita tahu kita mati pun mati. Kita buat tak tahu pun mati, kita mati juga dan tak ada mati tak takut nak elak. Ni ada orang silap tu, orang macam ni takut nak baca kan mati. Habis kau tak baca kau hidup tak turun kat langit. Mati juga. Apa lafaznya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sallama tasliman daiman. Hasartu nafsi wa ahli wa mali wa ma hadarani aw ghaba anni bil hayyil qayyum alladhi la yamut. Wa alja'tu zahri fi hifzi zalikal lil hayyil qayyum wa asbahtu wa amsaytu fi jiwarillahi alladhi la yuram wa la yudam wa la yustabahu wa fi zimmatihi wa dhamanihi alladhi la yaghfiru dhamana 'abdihi wastamsaktu bil urwatil wusqa rabbi wa rabbi kulli syai'in wa rabbi samawati wal ard la ilaha illahu fattakhizhu wakila. Tawakkaltu 'ala Allahi wa i'tasamtu billahi wa fawwadtu amri ila Allahi ni'mal qadirullahu fallahu khairul hafiza wa huwa arhamur rahimin. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman adada khalqi wa ridha'an nafsi wa zinatal arshi wa dawama mulkihi wa midada kalimati. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Rahmat Allah Ta'ala ke atas penghulu kami, iaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya dan sahabatnya, serta ucapan salam dan berterusan. Aku kawal diriku dan ahliku dan hartaku, dan aku hadirkan padamu antara ataupun apa yang gaib daripadaku denganmu yang maha hidup, yang maha mengurus, yang tiada mati. Itu apa tu? Aku kawal dirimu. Betul? Aku kawal diriku. Silap. Aku serahkan diriku tu. Bukan kawal tu. Dalam Arab tu tawakal tu, mana aku tawakal, dia nak tulis tawakal tu, silap tulis. Bukan silap pengarang, silap mesin cetak. Mana aku serahkan ataupun aku tawakalkan diriku, mana aku serahkan diriku dan ahliku. Itu makna kata aku serahkan diriku dan ahliku. Tawakal ala Allah wa tasim billah tu. Mana tadi? Yang mengurus akan yang tiada mati. Aku lepaskan makna bahuku dalam memeliharakan semua itu kepada apa? Kita lepas kepada Ta'ala yang maha hidup lagi maha mengurus pada waktu pagi dan petang, dan aku berada dalam jagaan Allah yang tidak boleh dilontar, dizalimi dan diperlakukan sesuka hati. Itu semua doa kita minta Allah lindung. Dan juga berada dalam tanggungan dan jaminannya yang tidak dapat dilindungi oleh jaminan hamba-Nya. Dan aku berpegang dengan tali yang kukuh, iaitu agama Allah, Tuhanku, Tuhan setiap perkara dan Tuhan sekalian langit dan bumi. Kita berpegang hanya pada Ta'ala. Tiada Tuhan melainkan Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai tempat berserah. Jangan berserah pada yang lain, yang bergantung pada diri kita. Ini semua percaya pada diri. Tak betul.
Kita mesti ada keyakinan diri salah tu. Kita jangan ada keyakinan dengan diri, kita kena keyakinan dengan dia, dengan Allah Ta'ala. Yakin billah, bukan dengan diri kita. Aku berserah kepada Ta'ala dan berpegang dengannya. Aku lepaskan usahaku kepada Allah Ta'ala tu. Sebaik-baik yang berkuasa ialah Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala penjaga yang paling baik dan dialah yang paling penyayang. Sesungguhnya Tuhanku ialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dan dia yang menjadikan orang saleh ya sebagai orang-orangnya. Rahmat Allah Ta'ala ke atas penghulu kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat serta salam sejahtera sebanyak bilangan makhluknya. Keridaan dirinya ya seberat timbangan arasy, masya-Allah, selama pemerintahannya dan sebanyak dakwat kalimah-kalimahnya. Macam mana air laut ni banyak jadi dakwat atau kalimah. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari jenis kamu. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum sampai akhir ayat. Ya amat bertanggungjawab atas penderitaan kamu dan sangat berusaha untuk kebaikan kamu. Lagi pula dia pemaaf dan penyayang terhadap orang-orang yang mukmin jika mereka itu berpaling tak ada ya Muhammad mania. Maka kata kalau Allah Ta'ala itu pencukup bagiku. Kalau orang tak nak, sudah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup. Tiada Tuhan melainkan dia dan kepadanya aku berserah dan dialah Tuhan yang mentadbir arasy yang maha besar. Ya, arasy makhluk yang terbesar. Makhluk dunia sini, satu besar tu dunia, planet dunia. Nak banding dengan arasy jadi macam sebentuk cincin di tengah lautan. Lautan luas tu arasy, dunia kita rasa besar ni pasal cincin jadi. Maknanya besar lagi. Kejadian aras, kursi mula besar ya, kalau dengan kursi dengan aram macam tu, maksudnya apa? Dia mengawal segala-galanya, pemilik, pengatur segala-galanya. Kemudian fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca 7 kali, insya-Allah ada kelebihan besar dia tak akan mati kalau hari itu dibaca, kecuali kalau dia tertinggal atau dia nak mati hari itu, Allah lupakan akan dia. Itu sangat daripada hikmat kita membaca dapat kita mengawasi masa tu. Habislah tu. Itu sedikit daripada apa? Istitrat sambilan dimasukkan dalam bab ni. Kemudian kelebihan sembahyang berjamaah pula. Dan demikian lagi setengah daripada orang yang memeliharakan sembahyang ni, yang mendirikan baginya, dia mengekalkan, menyungguhkan, mengerjakan dia dengan berjemaah. Ya, sembahyang satu hal, alhamdulillah dia berlibat. Kemudian cari kelebihan dia. Ya, sebab sembahyang berjemaah ni mengatasi atau melebihi 27 setengah riwayat 25 dalam hadis. Itu besar. Yang pertama, orang yang sembahyang berjemaah tu lebih atas sembahyang seorang diri dengan 27 darajat. Seperti barang yang datang dalam hadis yang sahih mana. Ya. 27 kali ganda kan. Bayangkan besar kalau dia berjemaah dengan sembahyang seorang diri. Dan sembahyang berjemaah ni ibarat ma'ul kasir, air yang banyak. Bila air banyak apa? Dia tak menanggung najis. Al-ma' iza balagha qullatain lam yahmil khabas. Air bila sampai dia kolah, dia tak menanggung najis. Apa tak menanggung najis? Kalau masuk najis dalam tu tak berubah bau warna rasa, maka tetap suci air tu. Kalau tidak, habis dah ni. Sikit pun dia masuk najis. Satu beldi air tak cukup 2 kolah. Ya, maka jatuh najis, hukum dia najis air tu. Tu kalau cukup 2 kolah tak. Maka sembahyang Jumaat dimisalkan macam sembahyang macam air 2 kolah. Apa maksud dia? Maksud dia sembahyang berjamaah kita jaga saf lurus betul-betul adab dia. 27 setengah 25 27 tu tetap dia dapat. Itu maksudnya. Tidak mencederakan sebab dia apa macam air 2 kolah kan. Tak mencederakan kelarian tu oleh pahala, itu maksud dia. Maksud kita sembahyang untuk menghadap. Kita nak ceritakan kelebihan itu. Maka adalah orang itu memudahkan agama ni. Kalau dia tak buat sembahyang berjemaah, seolah dia memudahkan agama ni. Sebab banyak kelabaan untung bangsa kepada agama tu bagi ukhrawi di akhirat. Padahal tiada payah pada menghasilkan dia dan tiada patut mencapaikan dia. Maka adalah orang yang memudahkan agama dan orang yang tidak menghiraukan dia dengan agama. Kalau sekini tak jaga sembahyang berjamaah, ini penting ni. Dan yang kedua lagi, kerana kata setengah ulama ia fardu kifayah, diperang orang yang meninggalkan dia. Ya, kalau meninggalkan sembahyang tu
kampung tu geng dia tak sembahyang jemaah, boleh perang tu, nak ikut hukum dia begitu. Hebat besarnya kedudukan salatul jemaah. Tentang hukum solat jemaah ni ada apa? 3 akwal. Pendapat yang mengatakan pertama wajib fardu ain. Mana kalau dekat dengan rumah dia sembahyang kat rumah tak sah sembahyang tu, mazhab Hambali ni. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sembahyang bagi orang yang berjiran dengan masjid melainkan di masjid. Itu maksudnya. Habis. Jiran berapa? 40. Depan 40, belakang 40, sana 40 rumah tu. Ya, jadi itu panggil jar masjid. Maka dalam hadis ini zahir dia tidak ada sembahyang, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sembahyang orang dekat masjid melainkan masjid. Bermakna kalau dia tak sama masjid, sembahyang dia tak sah terus. Mazhab Hambali dan yang sama dengan dia. Ada mazhab Syafi'i sah tapi kurang pahala. Ya, itu sembahyang seorang kat rumah, sembahyang jemaah di masjid. Sembahyang tu sah, syarat rukun dia ada. Cuma kelebihan dia tak dapat, rugi. Dan ketiga, dan lagi pula kerana memeliharakan mazhab yang mengatakan jiran masjid, ini ada, tidak harus sembahyang melainkan di masjid. Itu mazhab Hambali di antara. Dan kata setengah ulama membandingkan sembahyang berjemaah seperti air yang banyak, air 2 kolah. Ya, 2 kolah kalau sukatan kita berapa? 230 liter. Itu sukatan 2 kolah kalau kiraan baru je lah. Kalau dulu dipakai hasta, satu hasta suku dalam lebar sama. Setengah tu 12 tim minyak gas kalau dulu punya ukuran. Tapi ukuran sekarang ialah 230 liter. Itu panggil banyak. Tiada menajiskan kedatangan najis melainkan berubah rasa. Macam mana air banyak jadi kan, satu kolah tu lebih daripada 230 liter. Jatuhlah ketika itu ayam mati jalan. Ayam terkejut dalam air tu ketik-ketik mati. Jadi bangkai najis. Sedangkan air kolah tu banyak, kita tak menajiskan dia selama tidak berubah bau, warna dan rasa. Lepas duduk seminggu, ayam pun mati tu pun meletup perut. Dia punya busuk tu habis satu kolah tu, dah najis. Dia kalau lagi tak berubah, babi jatuh. Dia tengah ambil sembahyang, babi terkejut dalam, boom, moncong. Dia ambil sembahyang kali ni, babi itu. Ya, hukum dia pun tak ada masalah. Tapi jangan dia bangun kan, dia bangun, dia keluar, air menitik semua mutan najis tu kena sama balik tu. Ya, sebab semasa dalam 2 kolah tu tak menajiskan dia. Al-ma' la yunajjisu syai' iza balagal ma' qullatan lam yahmil habas. Air sampai sukatan 2 kolah, dia tak menanggung najis. Maknanya ada satu kekuatan. Maka orang sembahyang jemaah macam tu disifatkan. Selagi tak melakukan perkara yang batalkan maknanya sembahyang tu, maka hukum dia 27 tetap dia dapat. Pahala wasyak tu lain cerita. Ni pahala 27 tu khas. Bila dia jaga syarat-syarat jemaah tu besar, sembahyang berjemaah dia habis. Dan demikian lagi, syaitan kuat atas orang yang sembahyang sendiri dan tiada kuat ia atas orang sembahyang berjemaah. Dah ramai kan, dia payah nak ganggu. Kalau seorang senang diganggu. Dan kelimanya, wallah alam.